Perkembangan banjir. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 3,109 orang daripada 881 keluarga berbanding 2,919 penduduk daripada 814 keluarga petang semalam. Kesemua penduduk dari 6 daerah ditempatkan di 27 pusat pembinaan sementara PPS. Membakut mencatat jumlah tertinggi iaitu 1,030 mangsa daripada 305 keluarga. Diikuti Penampang 701, Putatan 567, Papar 353, Beaufort 288 dan Sepitang 170. 127 kampung terjejas banjir kali ini. Kejadian tanah runtuh di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya adalah serius dan memerlukan tindakan segera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur memaklumkan langkah jangka panjang akan dirangka bagi menyelesaikan isu berkenaan. Sekarang pun memang tidak digunakan pun oleh pelajar. Jadi kita akan dapatkan laporan daripada pihak JKR dan juga pihak IPG Kampus Gaya untuk kita ambil tindakan seterusnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat kawasan tanah runtuh di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Terdahulu, Ketua Menteri turut melawat kawasan perumahan Country Heights di Penampang yang turut terjejas akibat hujan berterusan. Meskipun berdepan bencana banjir, penduduk terjejas di PPS SJKC Peyin Mempakut meraihkan sambutan Hari Malaysia secara sederhana namun dengan penuh semangat perpaduan. Kita mengambil inisiatif untuk meraihkan Hari Malaysia ini dengan melibatkan peserta dari kalangan mereka yang dipindah. Bermula dari kanak-kanak, kemudian dewasa, dan ini juga sangat baik untuk walaupun mereka dalam keadaan begini tapi mereka perlu melihat betapa perlunya kita cinta kepada negara. Program sama turut diadakan di kesemua PPS di daerah Membakut. Jelasnya program sederhana ini memberi dampak besar dalam kalangan seluruh lapisan masyarakat. Dalam lawatan ke PPS di daerah ini, Datuk Dr. Muhammad Arifin turut menyerahkan bantuan daripada pejabat adun Membakut kepada keluarga terjejas banjir. PPS ni setakat ni mencukupi dan memang untuk mencukupi untuk para mangsa yang datanglah. Cuma dengan keadaan cuaca yang sekarang kami pun belum dapat menjangka mangsa-mangsa yang akan keluar lagi lah. Kami ikuti jugalah perkembangan dari agensi lain seperti APM Bombas. Pengumuman pemasangan jambatan Bailey di Sungai Kaiduan, Papar disambut baik pemimpin setempat. Adun Limbahau Datuk Juel Nuatim berkata pembinaan jambatan ini diperlukan bagi memudahkan pergerakan penduduk selepas jambatan utama di kawasan berkenaan runtuh akibat banjir paru-paru ini. Jadi pembinaan ini cukup memberi kebaikan kepada penduduk kampung dan saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih atas pengumuman daripada pihak kerajaan daripada federal ini. Beliau berkata demikian selepas melawat kawasan terjejas banjir di Dun Limbahau. Datuk Juil turut menggesa pihak berkuasa serta konsesi jalan raya agar segera membaik pulih laluan yang terputus akibat hujan lebat berterusan. Bagi penduduk yang terjejas banjir, beliau menasihatkan agar segera melaporkan kepada pihak berkuasa untuk segera dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS. Pemimpin adat perlu bijak menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ini termasuk menguasai teknologi dan komunikasi bagi memastikan institusi adat kekal relevan. Mereka boleh berkongsi dengan tradisi dan adat-adat dan memperluaskan juga penyebaran tradisi dan adat kita kepada dunia. Dan ini berarti pemegang-pemegang adat kita sekarang ini memerlukan pendedahan bukan saja dari segi perundangan tapi juga dari segi teknologi. Beliau ditemui RTM dalam program persidangan Ketua-Ketua Adat Negeri Sabah tahun 2025 di Keningau.
Pemegang adat juga disaran memanfaatkan penguasaan teknologi bagi membolehkan mereka mendokumentasikan nilai-nilai adat. Seterusnya, berkongsi tradisi dan adat ke seluruh dunia sekaligus mengangkat martabat budaya Sabah ke peringkat antarabangsa. Langkah ini diyakini memperkukuh kedudukan adat dalam kalangan generasi muda serta mengekalkan kesinambungan warisan melalui pendekatan inklusif dan strategik. Kerajaan negeri kini giat membuat persediaan bagi melaksana Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0 menjelang tahun 2026. Pelan itu dijangka menjadi pemacu utama hala tuju pembangunan negeri dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sabah. Menurut Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ, Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Pelan SMJ 2.0 bakal memfokuskan pelbagai sektor yang diperlukan di peringkat akar umbi. Penerukan khazanah baru ini kita fokus kepada konsep blue economy, iaitu ekonomi yang berasaskan laut, air dan yang pada ketika ini kita tidak terukai sepenuhnya. Bukan kita saja, malah seluruh dunia jarang memberi perhatian kepada pertumbuhan ekonomi di lautan dan di sungai. Okey, dan engagement ini kita sudah buat dan kita pastinya akan masuk dalam bersih 2.0. Beliau berharap Pelan SMJ 2.0 ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menjadikan Sabah sebagai sebuah negeri yang bertransformasi serta futuristik untuk generasi akan datang. Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 bukan hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi turut memberi fokus kepada agihan yang lebih saksama demi kesejahteraan rakyat. Sabah perlu bersedia agar dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan dalam RMK13 demi merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Ketua Pegawai Eksekutif IDS Datuk Dr. Ramza Dambul berkata cabaran utama Sabah ialah jurang pembangunan dengan lebih separuh penduduk masih tinggal di luar bandar. Keadaan geografi yang luas juga menjadikan pendekatan pembangunan konvensional kurang berkesan. Ia berikutan sumber kerajaan yang terhad serta kecenderungan pelaburan swasta ke kawasan komersial terus menyebabkan kawasan pedalaman terpinggir daripada arus pembangunan. Namun dengan keistimewaan RMK13 yang mengiktiraf sektor ketiga termasuk NGO dan gerakan sivil sebagai pemacu pembangunan dapat membuka peluang lebih luas kepada pembaharuan ekonomi dan sosial. Maksudnya ini bukan sesuatu yang konvensional. Kita boleh gunakan ini sebagai asas untuk memastikan bahawa pembangunan kita tu bergerak di seluruh Sabah. Budaya santapan kampung perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Ia juga platform terbaik mengeratkan hubungan kekeluargaan terutama yang tinggal berjauhan. Adun Telupit Datuk Dr. Johnny Bon J. Kurum berkata budaya ini bukan sahaja mengembalikan nostalgia makanan tradisi. Mengembalikan itu semangat silaturahim kerana melalui makanan ini, perkongsian makanan dan cara permakanan ini memberi suatu komunikasi yang baik terutama kepada nilai kekeluargaan. Beliau ditemui selepas merasmikan program Santapan Kampung Kenangan Abadi Terima Kasih atas jasamu di Telupit. Program diharap menjadi acara tahunan dan dilaksana secara bergilir di kampung-kampung dalam Mukim Nango. Pertandingan pemilihan atlet Malaysia Zon Sabah bagi Piala Dunia Memanah Tradisional Usan Korea 2025 berlangsung di Kompleks Sukan Kota Belud. Majlis Perasmian disempurnakan Adun Terpasuk Datuk Muhammad Arsad Pistari. Ya, alhamdulillah lah program musim begini bukan yang program yang baru. Bolehlah kita galakkan semua masyarakat kita yang berminat untuk program ini menyertai program ini nanti. Alhamdulillah kalau ada peserta daripada Kota Belud itu sendiri kita akan mendukung dan menyokong terus peserta yang terpilih dalam pertandingan memanah tradisional ini. Menurutnya pertandingan ini menjadi platform pemilihan atlet terbaik dari Sabah ke peringkat kebangsaan sebelum mewakili Malaysia ke pentas dunia di Korea tahun hadapan. Pertandingan turut disertai wakil dari beberapa negeri membabitkan pelbagai zon sebagai usaha mencungkil bakat baharu dalam arena sukan memanah tradisional.
Datuk Arsyad turut menyatakan keyakinan bahawa penganjuran seperti ini mampu memperkukuh pembangunan sukan tempatan sekaligus mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Suruh selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.